Tadi pagi cakap dengan ibu saya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersua tuan-tuan dan puan, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan yang berada di rumah atau maksud saya melalui platform Facebook Masjid Kampung Siglap ataupun tuan-tuan dan puan yang hadir. Semoga Allah Ta'ala kurniakan kita kesihatan, keberkatan. Allah muliakan kita dengan kedatangan Ramadan dan sama-sama berpuasa insya-Allah Ta'ala. Amin. Okey, hari ini kita pada tajuk yang baru kan, Kak Zaitun? Ya, saya. Muka surat, sekejap ya. Kejap, saya ni delivery man ni tak jawab-jawab. Biasa tadi pun je. Betul. Ni orang delivery. Dia kata dia suruh confirm lah masa tuan-tuan. Okey, dunia tak apa. Okey, kita hari ni Kak Zaitun bab yang ke 90, iaitu dalam bab bab je. Imam Bukhari tak sebut bab apa? BAB bab tanpa nama. Hadis Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu anha. Bacakan Kak Zaitun, nanti kita sambung. Bab 90. Bab An Asma binti Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam صلى صلاة الخسوف فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم قام فأقال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فسجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم انصرف فقال قد دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها ودنت مني النار حتى قلت أي ربي وأنا معهم فإذا امرأة حسبت أنه قال تخدشها هرة قلت ما شأن هذه قالوا
حتى ماتت جوعا لا أطعمتها ولا أرسلتها نأكل. قال نافع حسبت أنه قال من خشيش أو خشاش الأرض. Dari Asma binti Abu Bakar Maaf bahawa betul ni, saya Ustaz delivery ni tak selesai ni. Kacau. Okey, lepas tu sekali lagi, min khashishin. min khashishin aw khashashin al-ard. Okey. Dari Asma binti Abu Bakar bahawa Nabi SAW melakukan solat khusuf, yakni solat gerhana. Baginda berdiri dan memperpanjang berdiri, kemudian baginda rukuk dan memperpanjang rukuk, kemudian berdiri dan memperpanjang berdiri, kemudian rukuk dan memperpanjang rukuk, kemudian bangkit lalu sujud dan memperpanjang sujud, kemudian bangkit lalu sujud dan memperpanjang sujud, kemudian berdiri dan memperpanjang berdiri, lalu rukuk dan memperpanjang rukuk, kemudian bangkit dan memperpanjang berdiri, kemudian rukuk dan memperpanjang rukuk, lalu sujud dan memperpanjang sujud, kemudian bangkit lalu sujud dan memperpanjang sujud. Kemudian baginda berbalik seraya bersabda, telah dekat kepadaku syurga hingga apabila aku memberanikan diri, niscaya kubawakan untuk kalian setangkai anggur darinya. Telah dekat kepadaku neraka hingga aku berkata, wahai Rabb, dan aku bersama mereka. Tiba-tiba seorang wanita, aku kira dia berkata, dicakar kucing. Aku berkata, ada apa dengan wanita ini? Mereka berkata, ia telah menahan kucing hingga mati kelaparan. Ia tidak memberinya makan dan tidak pula melepaskannya untuk makan. Nafi' berkata, aku kira baginda mengatakan sebahagian serangga di muka bumi. Keterangan hadis. Demikian yang disebutkan dalam riwayat Al-Asili dan Karimah tanpa judul. Demikian juga yang dikatakan Al-Ismaili. Sementara dalam riwayat Abu Zar dan Abu Al-Waqt, hal ini tidak dicantumkan. Begitu pula Abu Nuaim tidak menyebutkannya. Berdasarkan versi terakhir, maka kesesuaian hadis dengan judul bab tidak jelas. Adapun berdasarkan versi kedua, yakni adanya lafaz bab berfungsi sebagai pemisah antara bab seperti yang telah kami jelaskan berkali-kali. Al-Karmani berkata, letak kesesuaian bab ini dengan bab terdahulu adalah bahawa doa iftitah berkonsekuensi terhadap lama je berdiri. Sementara hadis tentang solat khusuf di bab ini menerangkan lamanya berdiri. Dengan demikian ada kesesuaian antara keduanya. Lebih baik dari ini adalah apa yang dikatakan oleh Ibnu Rashid. Kemungkinan kesesuaian terdapat pada lafaz hatta qultu ay rabbi wa ana ma'ahum, hingga aku berkata, wahai Rabb, apakah aku bersama mereka? Sebab meskipun ini bukan termasuk doa, namun mengandung unsur munajat dan permohonan belas kasihan, maka perkara yang menyatukannya dengan bab sebelumnya adalah bolehnya berdoa dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua yang mengandung unsur ketundukan, tidak khusus pada apa yang ada dalam Al-Quran. Hal ini berbeza dengan pendapat sebahagian ulama mazhab Hanafi. Pembahasan lain mengenai faedah hadis ini akan diterangkan pada pembahasan tentang kusuf, yakni gerhana, serta pada kisah tentang wanita dengan kucingnya dalam pembahasan tentang Bada'ul Khalq, yakni awal mula penciptaan, insya-Allah. Tes. Tuan-tuan dan puan, terima kasih kat Zaitun. Mati pula mic ni Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab dia mati boleh hidup. Kita mati terus mati kan. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan, bab ni tidak diletakkan oleh Imam Al-Bukhari nama ataupun judul bab. Okey. Kebiasaan Imam Al-Bukhari, kalau kita ambil prinsipnya adalah
menamakan bab dengan sesuai pandangan beliau rahimahullah. Satu, menjadikan bab nombor dua adalah judul bab yang kadang-kalanya tidak sama maksud hadis di bawah. So ada nombor dua. Sebab contoh, kalau kata bab wudu, tapi Imam Al-Bukhari bawa pada bab solat. Dia punya hadis tu pasal solat, atau terbalik, saya pernah baca dalam bab solat tapi hadisnya pasal wudu. Kemudian macam situasi hari ini, dia adalah gambar ketiga yang bab tidak dinamakan. Kenapa ya Imam Al-Bukhari buat demikian? Bab tak ada tajuk. Sengaja ke? Tertinggal ke? Banyak tak bab macam ni Pak Cik Tarikh? Kita belajar ada few times babnya tak ada tajuk. Adakah Imam Al-Bukhari tak tahu nak taruh kalau pandangan Pak Cik Tarikh? Atau mungkin situasi tu gini boleh, fleksibel. Atau mungkin situasi tu memang didiamkan demikian. Tuan-tuan, saya tengok Pak Cik Tarikh ada pandangan. Saya tengok Pak Cik Tarikh tengah Pak Cik akhirnya duduk depan. Selalu Pak Cik Gani duduk sini kan. Pak Cik Rahim so. Tapi kalau gerhana ada bab lain dalam bab solat sunat. Maknanya ada bab sendiri. Bukan, maknanya kita kalau kita fikir-fikir, takkan Imam Bukhari ni tak boleh gini, tak boleh gitu. Pak Haji tadi kata mungkin bab solat gerhana, kesesuaian yang paling sesuai kat sini nak masukkan dalam bab ni. Kita bab apa sekarang? Bab solat semayang. Sebab minggu lepas kita belajar tentang doa iftitah. Jadi doa iftitah boleh baca apa saja yang disebut dari Nabi SAW demikian. Lepas tu ada baca, kita baca sebelum tu lagi, bab lain lagi. Tapi semayang, masih rintitannya semayang. Sekarang sampai pada bab solat kusuf, atau topik dia semayang gerhana. Pak Haji Tarikh, kenapa tiba-tiba? Pak Haji Tarikh kata taruh sini sesuai. Bab solat sunat belum lagi, fardu punya urusan pun belum selesai, macam mana nak selesai bab sunat? So kesimpulan dalam hadis tu atau dalam syarah daripada Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani disebutkan apa? Kat bawah tu kan, pembahasan lain dengan mengenai faedah hadis ini akan diterangkan pada pembahasan tentang kusuf. Maknanya Imam Ibn Hajar postpone syarah hadis ni kemudian, sebab rasanya dengan doa iftitah tadi tak perlu terangkan dulu solat gerhana, ya. Serta pada kisah tentang wanita dengan kucingnya dalam pembahasan tentang bad'ul khalqi, yakni awal permulaan penciptaan insya-Allah. Jadi hadis ni tentang apa Kak Zaitun baca tadi? Tentang berdiri. Yakni Lamanya kan Nabi SAW ada, betul, satu je pendapat kita ambil di sini. Saya pun tak boleh andaikan apa-apa, ya. Iaitu Nabi SAW diterangkan daripada awal sembahyang sampai ujung. Dan kita ambil di sini Al-Imam Ibn Hajar sebut berdiri lama bermunajat kepada Allah adalah sesuatu yang disyariatkan dan dibolehkan dalam agama, iaitu pada waktu solat. So berdiri lama doa iftitah. Saya bangun rakaat 2, saya nak diri lama doa lagi, boleh tak? Boleh. So kenapa berdiri lama tu di highlight di sini? Highlight apa bahasa Melayu? Kenapa diketengahkan dalam bab ni berdiri lama? Itu boleh. Tak sama ada doa dalam Quran ataupun doa yang di luar Al-Quran, itu boleh. Sebab dalam kita solat, mengerjakan solat, saya sebut ya, munajat dengan solat tak sama. Apa maksud munajat? Al-munajat atau al-munajah. Bahasa Melayu munajat lah, munajat. Ini pen apa ni? Okey, betul. Tengok dia lain macam pula ni. Okey. Kata Ustaz Jazair apa? Kesian Cik Idah.
Saya conteng-conteng, dia kena bersihkan. Hari ini saya nak banyak pahala Cik Ida. Kalau kita conteng, dia bersihkan. Okey, dengan Pak Cik Rahim. Tuan-tuan, munajat dalam bahasa Melayu atau yang kita faham, dia membentuk satu ketekunan dalam ibadat dengan harapan, doa, khusyuk, perasaan rungsing, sedih, kita cuba bawa dalam mengadu urusan kita pada Allah Subhanahu wa taala. So sembahyang kebiasaannya, jika kita tengok orang kalau suruh solat, suruh doa atau munajat, minta dengan Allah, berbual dengan Allah, itu biasanya sujud atau duduk tahiyat. Biasanya posisinya di bawah. Jarang orang bilang atas. Waktu kita diri tu kita munajat pada Allah. Nah, bab ni Al-Imam Al-Bukhari tidak letak nama, tak letak tajuk, namun Al-Imam Ibnu Hajar dan ulama membahaskan, iaitu tentang berdiri lama dan berdoa kepada Allah, seperti doa iftitah yang ada. So bermakna doa iftitah ni, tuan-tuan, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, katalah version 1, 2, 3, 4. So semua baca sunnah. Maknanya kita mulakan dengan doa iftitah yang dibaca Nabi, kemudian sambung dengan doa yang kita nak baca. Boleh tak? Boleh. Malah kata Al-Imam Ibnu Hajar, boleh saja berdiri lama, tidak apa-apa dengan doa daripada Al-Quran ataupun bukan dari Al-Quran. Dan saya tambah, harus berbahasa Arab jika nak sebutkan doanya. Jadi kalau saya baca Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira sampai ujung, saya nak tambah lagi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Boleh? Boleh, tak masalah. Tapi kebiasaan kita berpada, kita hanya membaca pada apa yang sunnah. Sebab bukan pasal tak nak baca yang lain, sebab nak sembahyang tu habis cepat. Kurang bentuk munajat dalam berdiri. Tuan-tuan puan, kenapa di dalam bab kusuf ni ataupun dalam bab solat gerhana, solat gerhana matahari atau bulan, hatta solat istisqa pun, kita tengok solat gerhana ni berapa rukuk? 2 ke 1? 2. Kalau istisqa 1. Kan gerhana kan 2 rukuk, naik solat, turun, naik, Fatihah lagi. Lama lagi, maknanya berdiri lama. Nabi SAW berdiri lebih lama lagi pada solat gerhana. Sebab tu dia masuk dalam bab ni. Sebab tu dia masuk bab ni, salah. Sebab itu berdiri lama dimasukkan dan dimuatkan dalam hadis solat gerhana. Bermaksud berdiri lama itu sesuatu yang boleh dimanfaatkan kita untuk merintih doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, solat witir kadang ada doa kunut. Doa kunut tu berdiri ke duduk? Berdiri. Okey, so ini contoh posture atau position berdiri itu. Bermunajat dalam solat tu adalah sesuatu yang boleh dan harus berlaku dan digalakkan. So kalau kita cuma kita punya pemikiran mana lebih aman, duduk ke waktu diri doa? Duduk. Cik Rana kata duduk. Kenapa Cik Rana duduk? Maksudnya tumakninah. Ayo. Ya. Okey, pasal sebelum closing kalau waktu tahiyat, maknanya senang ingat. Lagi iya, betul. Momen tu kita dah khaskan nak minta sama Allah. Tadi puan kata apa? Selesa, kan? Maknanya betul juga berdiri. Tapi kalau ikut betul-betul, kalau angkat doa tangan, Nabi lagi banyak hajat, Nabi lagi angkat tinggi.
So antara duduk ke bawah atau di bawah dengan berdiri dalam permohonan, mana lebih cantik ya? Duduk lebih cantik untuk kita. Merendahkan diri sebab kita yang tak tahu rendah. Nah, Nabi Musa berdiri macam mana kata. Saya rasa tuan-tuan dan puan, Al-Imam Al-Bukhari, kalau tak ada bab ni, contoh tu, tak ada tajuk tu, sebab banyak perkara boleh kita kait dengan hadis yang beliau bawa. Keterbukaan Imam Al-Bukhari, ini pandangan dia, kalau tak taruh tajuk tu, merasakan yang biarkan dia terbuka, orang boleh pick up atau pick which topic yang dia nak masukkan. Sebab Imam Al-Bukhari orang pandai tuan. Bukan pandai je, orang pandai beriman yang soleh. Seorang alim. Biasa sebut pandai alim ni tuan-tuan, ulama yang tersohor, tak ada batas. Nama Imam Bukhari ni tak ada batas. Kitabnya selepas Nabi Muhammad SAW paling hadis sahih, lepas hadis kitabnya paling diyakini. Tuan-tuan baca aman, tak ada apa-apa. Ulama recommend, mana-mana baca tuan-tuan, ulama akan sebut kitab Imam Al-Bukhari sangat serlah, kecuali Syiah. Tapi Imam Bukhari tawaduk tak? Waktu Imam Bukhari tak taruh bab, saya rasa sangat tawaduk. Bila enggan meletakkan judul bab, adalah tanda Al-Imam Al-Bukhari bagi signal yang dia tak tahu semua. Al-Imam Al-Bukhari boleh saja taruh, takkan Imam Bukhari tak tahu tajuk. Saya kalau tulis buku, saya mesti tahu judul bab dia. Tapi Al-Imam Al-Bukhari, kerana luasnya ilmu, saya ulang, luasnya ilmu, Al-Imam Al-Bukhari pilih untuk tak namakan judul bab. Kita rasa pasal kita kurang ilmu, kita rasa macam mana letak bab tak ada tajuk. Okay, tuan-tuan, saya bagi satu lagi pandangan. Allah SWT Maha kaya, betul? Okay. Maha kuat, Maha perkasa, Maha bijaksana. Okay. Allah Maha mengetahui semua benda apa kita buat, betul? Okay. So kalau Allah azab kita, alhamdulillah, azab dengan nikmat, sebab Allah tahu semua benda kita buat. Okay, kita ni nanti insya-Allah dapat syurga ke dapat neraka? Syurga. Sama Allah kita sangka baik. Tapi kalau ikut sifat Allah, Maha mengetahui segala sesuatu, luar, dalam, terang, gelap, tersurat, tersirat, rasa-rasa kita dapat apa? Kita jadi diam lah. Dia jadi macam dia masa Allah ni tahu luar biasa. Allah tahu benda belum jadi, sudah jadi, sedang jadi, yang dirancangkan akan menjadi, yang terjadi tapi dibohongi, semua Allah tahu. Okay. Jadi kenapa kita dapat syurga juga, makcik? Keimanan kita kenapa? Betul, kita ada rukun iman, tapi nama Allah Asmaul Husna 99 kena percaya juga. Betul. Tadi makcik kita turut perintah sama jauhkan larangan. Tapi kita aja yang tahu apa larangan Allah yang kita buat, apa perintah Allah yang kita cuai. Sebab kalau ikut cuai dengan buat, cuainya banyak daripada buatnya. Kerana imannya naik turun. Jadi soalan dekat sini, kenapa terfikir pula bila saya detailkan Allah Maha mengetahui, kita nak cakap Allah kita masuk syurga, jadi senyap lah tadi. Saya tahu makcik pun senyap. Mula-mula makcik bilang syurga. Macam mana? Kejap makcik tu. Memang sudah dijanjikan. Apanya makcik? Ya. Makcik jawab bagus juga. Makcik kata,
Kerana sudah disebutkan bahawa dijanjikan bahawa iman sikit pun akan masuk syurga. Tapi makcik saya jawab balik. Ulama kata dan disebutkan dalam hadis, kalau yang iman sikit tu juga pasti masuk syurga, masuk syurga, dia akan masuk selepas dia diazab. Kalau dia dosa, selesai semua rentung dalam Quran, dalam neraka, alhamdulillah, baru Allah pindah dalam syurga. Siap ada label lagi. Sebab azab tu terlalu pedih. Sama juga makcik. Okey, ni perbahasan lah kat situ. Ar-Rahman Ar-Rahim ya Allah, pemaafnya Allah. Okey, kat situ bagi opposite. Hanya dengan rahmat Allah je kita masuk syurga. Bukan pasal perkiraan maksiat. Kita diharamkan syurga buat seketika. Kerana ibadat yang banyak kita, okey, saya jawab kakak. Kerana ibadat banyak atau sikit tak jadi persoalan. Kerana rahmat Allah kita dapat syurga, insya-Allah. Amin. So sekarang ni dosa banyak, berlipat-lipat. Pengampun jadi orang ni banyak buat dosa, istighfar. Mana ingat istighfar kak? Kalau orang ingat istighfar 100 kali satu hari, ini jarang sikit buat dosa. Ini memang malaun dia bilang. Kalau masalah mal'unun. Asal dah. Kerana disebut tadi rahmat Allah. Kait tu cakap, mesej kat situ ada sama jawapan. Okay. See? Kerana ilmu kita tak stop. Sambung. Kerana ilmu. Sebab ilmu kita berdasarkan teks yang ada. Ilmu Allah melampaui perkara tu. Saya bagi contoh. Saya tadi buat exercise je. Belum masuk dia punya tu. Okay. Allah Maha Perkasa. Allah cipta apa saja. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Tapi kenapa Allah cipta langit sama bumi 6 hari 6 malam? Khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin thumma istawa. Kemudian Allah bersemayam selepas mencipta langit dan bumi selama 6 hari. Baru Allah balik ke singgahsana. Maknanya Allah turun buat kerja lah. Tapi kenapa ada ayat idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun? So macam mana nak masukkan ni? Adakah Allah tak mampu nak cipta langit bumi sekelip mata? Kita fikir. Makcik ada jawapan makcik? Saya nak nampakkan tuan-tuan, bila Allah bagi ilmu dan kecerdikan, ada kalinya kita tak nampak spot dia. Kenapa yang ni pandai? Tengok ya. Allah cipta langit bumi 6 hari 6 malam ataupun 6 hari berturut. Bukan kerana Allah tidak mampu. Tidak mampu cipta sekelip mata. Tapi kerana Allah sayang hamba. Diterbalik. Saya sebut Allah sayang hamba. Kenapa? Sebab hamba tak boleh faham. Kalau dia tengok besar sangat, bagus sangat, ini macam siap seketika, dia boleh iman tak? Kalau terlalu susah nak logik, tak boleh iman. Kita tengok bulan. Bulan tu jauh ke dekat? Jauh. Belum lagi tengok terpinga-pinga tau. Bulan pun kecil. Tapi kita belajar pasal bulan. Nah, itu akidah. Itu dah benda ekstra. Depan mata kita, tak ada benda yang jadi sekelip mata. Pokok ni tinggi. Tak ada. Kalau ada, David Copperfield. Kalau bahasa orang putih. Kalau Melayu, bomo-bomo kampung. Yang Cina, India semua ada bomo dia. Ada orang boleh buat macam tu. Tak ada iman benda cepat. Tapi kita faham Allah boleh cipta cepat. Okay, Zaridah, apa bukti manusia cipta dari tanah? Cik Ida? Kalau ikut Ustaz Jazair? Dalam Al-Quran ada, okay, min turabin. So, apa yang kena mengena kita dengan tanah? Do you think that is logic? Manusia dari tanah. Belah mana acuan dan bancornya macam mana? Jadinya gini.
Daripada air mani, okey. Daripada air mani itu pun Allah cipta. Tapi asal daripada tanah kan? Macam mana nak masuk dari tanah tu? Body. Ada macam cik? Maksudnya tu? Ya, konsep kemanusiaan. Betul, air. Betul. Dia punya betul, yang kedalaman dia tu tuan-tuan dan puan, kita perlu macam protein itu semua balik kepada tanah. Tapi kalau ikut nature makcik, selain manusia ada juga yang lain macam tu. Haiwan dari mana haiwan? Allah cipta. Tak dapat jawab kan? Malaikat nur, syaitan api, jin api. So jin dengan syaitan sama. Sebab iblis api juga kan. So ada spesies-spesies yang berlainan. Okey. Kita boleh faham kerana ada setan, ada jin, malaikat. So kita fahamlah kita dari tanah. Tanya macam mana kita boleh kata keperluan badan ini tertakluk kepada keperluan yang ada. Ulama khilaf masalah ini banyak. But kita perlahan-perlahan cuba faham. Langit sama bumi ni, langit bumi ni kita tak tahu daripada apa kan dibuat. Nak cakap daripada awan, daripada apa? Apa tu? Vapor. Tak juga. Maksudnya kita nak kata penciptaannya. Bumi yang permukaannya banyak macam-macam. Tuan-tuan jalan sini permukaannya lain, tuan-tuan jalan sana lain, Mekah lain, Madinah lain. Semua ni kalau tuan-tuan tengok sehari semalam siap, sekelip mata siap, agak-agak iman ni setengah-setengah. Tuan-tuan, benda kalau terlalu hebat, kita jadi separuh-separuh. Tengok tak kat Indonesia, kat Malaysia pun ada. Dia kata yang orang bedah orang tak payah pakai pisau. Tapi baik pula tu. Saya tak pernah percaya Pak Cik Farouk. Saya kata, saya daripada pergi yang sana tu, baik saya pergi doktor. Sebab saya faham kalau saya mati, doktor potong, salah potong. Doktor ambil pisau, potong-potong, terpotong lebih. So saya pun mati. Jawapan dia, keluarga saya kaya dapat duit dari hospital. Okay. Kalau Pak Cik ni potong, tak nampak dia potong, mati. Saya pergi potong apa ya aku mati? Kita yang mati pun tak settle tau. Dia potong apa aku ni mati? Saya cuba fahamkan orang analogi tu. Kenapa? Apa yang dia potong sebenarnya? Yang dia potong, dia kata tak pakai pisau Ustaz, pakai tangan je tu, terbuka. Sebenarnya orang nak cakap hebat. Saya pula tengok tak hebat manalah, sebab menipu. Tapi orang tu kata terbuka Ustaz. Bukan tak terbuka. Terbuka nampak jantung tu duk-duk. Saya pula fikir, kalau tak ada pisau, macam mana boleh buka? Tak pakai oksigen. Apa dia pakai? Anestetik Pakar-pakar yang saya ni berapa kali injek tau. Sampai dia datang lagi, dia tanya, pain? Pain lah. Saya bilang, you hit must be pain. Dia kata, I thought enough. Saya kata, supposedly you're not supposed to. Dia gini tau, pain lah. Pain lah. Saya bilang, nama saya, kalau saya injek jadi 6 betul-betul pun belum tahu tak pain kalau dia pukul gitu. Sekejap dia keluar, dia datang balik, dia tahu gitu. Tuan-tuan perempuan, itu pun perlu ilmu. Dia ni potong, tak ada oksigen, tak ada injection, tak ada apa-apa. Baik pula Pak Haji tu. Saya masih gantungkan bab tu dalam bab terlalu hebat yang melanggar hukum Allah. Saya ulang lagi sekali Allah Maha Perkasa, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha segalanya. Tapi Allah masih juga ada sifat nama dia Latif. Kan ni kan lembut. Kan? Latif ni, sedar Ustaz Taufik cakap apa? Dekat dalam tadabbur. Saya tidur masa tu. dalam saya tarik Ustaz Taufik cakap, Allah Ta'ala cipta kita lengkap sempurna. Cukup makan zat besi, zat apa semua cukup Allah siapkan. Sebab Allah bukan hanya mampu mencipta, tapi kerana kelembutan yang Allah punya,
Allah sediakan pelbagai perkara yang menambah nilai hidup kita, dan Allah jadikan kita seorang yang sempurna. Lihat, saya kalau garang, ada anak garang, anak saya semua jadi doktor. Orang cakap mana dia garang tu bagus, betul, disiplin itu betul. Sebab tu anak dia semua jadi doktor. Okey. Kalau saya tak garang, anak saya akan jadi doktor juga. Orang kata apa? Sebab bagus, dia mendidik tu tak cara pukul. Semua bagus tak? Okay. Yang bila saya tak pukul, anak saya tak jadi doktor. Seorang pun tak masuk universiti. Seorang je masuk universiti, lain tak. Orang cakap saya bagus tak? Ada satu jadi nakal. Sama approach saya pakai dengan orang yang tadi tak pukul anak. Orang bilang, itulah kau tak disiplin anak kau. Kalau saya garang sangat, anak saya semua tak jadi PhD, tak ada universiti. Orang kata apa? Kau garang sangat. Salah lagi. Maksud saya kat sini, kita ni manusia, kita tunjuk satu sifat, gini pun kadang-kadang tak kena, gini pun kadang-kadang tak kena. Takdir Allah, kita buat sesuatu, Allah tolong dia menjadi. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ada sifat, nama dia Maha memberi azab, Maha mencipta, Maha mematikan. Tapi kenapa kita hidup masih prosperity, masih lagi barakah, masih aman, masih bagus? Sebab bukan hanya rahmat Allah. Itu betul, bab pengampunan dosa semua. Tapi kenapa hidup ni masih bagus? Saya tadi pakai baju, hari ni bunga-bunga, cedah. Okey. Baju berapa banyak kat gerobok? Berapa helai? Saya tak kira. Saya punya yang masih boleh pakai tak kurang 30 helai. Tak masuk seluar dalam yang kecil-kecil yang semua tak ada sok. Ni masuk yang boleh pakai je. Saya dah betul? Kenapa kita semayang sikit, istighfar tak ada, sikit sangat, kalau seminggu tu kira tak ada lah. Masih hidup ni sejahtera? Adakah Allah tak buat bodoh kan? Allah Maha mengetahui. Allah tahu apa kita buat. Tapi kerana kelembutan sifat Allah, Allah jadikan kita hidup masih sempurna. Tuan-tuan, ini saya nak bawa dia above kita punya teori. Teori tak boleh explain. Imam Bukhari, saya bukan nak angkat Imam Bukhari sampai tahap Tuhan. Teori Imam Bukhari tak letak tajuk dalam bahasa senang, ialah kerana ilmu Imam Bukhari terlalu luas, kata tuan, sampai kepada Imam Bukhari taruh nombor atau taruh hadis tak ada bab. Boleh jadi kerana takut Allah. Jadi kerana apa? Syukur sangat pada Allah, takut sombong. Tak nak orang keliru, tanggungjawab. Tak nak sampai orang percaya dia lebih, tanggungjawab. Akhirnya sampai pada satu ketika, tak payah saya letakkan bab, biarkan. Tuan-tuan, ini mesti orang pandai je boleh buat. Yang terlalu luas ilmunya akan sampai pada bab ni. Allah 99 nama. Luasnya kelembutan Allah terlalu luas, sampai mencakupi Maha azab, Maha mencipta, Maha menghukum. Allah, Allah Maha qahar, perkasa. Perkasa ni kalau azab, jentik berkecai, boleh jadi tak? Jentiknya semua terbalik, boleh? Kerana itu keperkasaan. Saya kalau seorang sultan, lalu rakyat, baik sultan ni jahat ke baik, rakyat tu nak bunuh dia tu takut. Perdana Menteri lalu tak macam sultan lalu. Ada banyak sultan jahat tak? Banyak. Sultan yang tak guna banyak juga. Tapi rakyat nak bunuh tu belum sampai. Dia sampai pada hamba rakyat lah. Saya tak tengok orang kutuk raja teruk-teruk macam orang kutuk Perdana Menteri. Tapi Queen Elizabeth boleh tahan juga kena kutuk. Orang putih terbuka lagi lah. Cuma nak kata status Allah SWT, Al-Imam Al-Bukhari contoh status imam yang luas ilmunya. Allah Ta'ala saya tak samakan dengan apa-apa, sebab Allah Maha tinggi. Ini contoh perbahasan. Dan apa yang kita belajar, Nabi Muhammad SAW, ada ketikanya Nabi diam, ada ketika patutnya nangis, Nabi senyum.
Yang ada ketikanya senyum Nabi nangis. Kenapa? Kerana keimanan Nabi yang terlalu dalam. Nabi SAW pernah tak merajuk? Soalan. Pernah? Pernah. Bila? Ha? Bila Nabi merajuk? Tak pernah. Makcik kat belakang gila. Makcik giling. Makcik kata tak. Tak pernah merajuk makcik. Siapa nama makcik? Saya lupa. Makcik hijau bunga. Makcik giling tadi. Merajuk. Pernah merajuk. Marah? Pernah. Merajuk Nabi apa tahapnya? 1 sampai 10. 4? Sikit je. Kalau 4 tak nama merajuk. Tak tunjuk. Okey. Merajuk tak tunjuk, bahaya tau. Lantas jadi frustration. Sama apa dia panggil depression. Tu kat situ Nabi merajuk tak? Saya tu bagi contoh lagi. Apabila Zainab binti Hafsah berebut tentang madu. Madu apa kak? Nak beri makan madu pada Nabi SAW. Berebut-rebut. Padahal nak buat baik tu. Buat baik. Jadi Nabi merajuk. Isteri Nabi lah, isteri Nabi lah. Nampak kalau nak berebut-rebut tu, dia jadi apa? Jadi tak senonoh sikit lah bahasa kita. So Nabi merajuk. Apa Nabi buat? Haramkan madu. Turunkan. Betul. Saat Nabi merajuk tak nak makan madu tu. Pasal apa? Tengok kelakuan isteri. Sampai kepada Allah turunkan ayat, jangan tukar. Yang halal tu halal, yang haram tu jangan. Nabi buat silap tak? Buat. Kesilapan Nabi tak pernah kita tengok kesilapan stop situ. Kesilapan yang mendatangkan satu teguran Allah jadi syariat pula kita. Tuan-tuan tengok tak dia punya extension dia ke mana? Nabi pernah tak merajuk? Pernah. Tapi gaya Nabi berdakwah macam tak pernah kecil hati dengan Allah atau dengan makhluk. Semalam Ustaz Jazair ada sebutkan, Nabi turun Bukit Taif, Nabi doa. Kalau betul-betul, saya tanya sikit, Nabi sampai patah gigi, sampai berdarah-darah kena baling batu, tak merajuk langsung, masuk akal ke? Tak masuk akal. Manusia mesti sakit hati, merajuk, sedih. Kalau kena macam tu, kita ramai-ramai pergi beduk, orang beduk depan batu. Kita membawa nama Allah, marilah kita derma darah. Orang pun ambil bodoh bila doktor, bodoh bila nurse. Di musim Covid, kita akan bilang salah satu dari dua. Orang bilang kesian publik ni, dia tak faham. Satu, sedih lah. Satu lagi, dah lah bodoh. Cakap kita macam-macam, yang doktor kita ni jadi marah atau dia jadi apa? Merajuk hati. Tuan-tuan puan, tengok doktor, nurse, guru-guru. Okay, saya tengok guru kindergarten kelas. Pernah tak mereka berkata, penatlah saya mengajar kindergarten ni, rasa-rasa tak kuasa, tak larat lah? Ada tak? Dia kata apa? Tapi dia berhenti bila? Tak berhenti pun. Dia cakap je, tapi dia tak berhenti pun. Saya tengok tuan-tuan, Ustaz Pasuni, Ustaz Salim Jasman. Kalau tuan-tuan tanya penat ke tidak, saya tengok Ustaz dah mula keningnya putih. Saya kening hitam tau. Datang naik motor fikir 10 kali. Ya Allah panas, saya tengok lagi cuaca, tengok. Lepas tu cek pula badan. Panas pula badan aku. Cuaca tak panas, badan pula panas. Saya rasa biasa saya datang nak naik motor dengan naik kereta. Siglap ni saya cakap, Allah jauhnya kampung Siglap ni. Kampung Siglap. Dah tak ada lagi kampung kat Singapura ni. Ya Allah, nama pun berperanan. Saya kata MKS, modern sikit. Pasal MKS saya ada motivation pakai baju keluar. Kalau kampung Siglap, kampung Siglap, tak ada apa tuan-tuan. Saya cuaca-cukangan. Cuaca-cukangan mana cikgu? So maknanya kat sini, saya ulang lagi sekali kenapa saya datang? Wallahi kalau hari ni, pasal saya fikir siap jemaah ada tunggu. By right, tadi saya cek temperature saya kat rumah. Betul, dia pasal baru mandi tadi, dia masih belum stable. Saya diam dulu, minum air Milo, minum. Alhamdulillah, ibu saya pegang, ibu saya kata ini dah nak kebah ni. Okey ni, ibu saya kata pergi je. Okey, saya setengah jalan tadi, tangan kebas Pak Zaidah, macam-macam pula kalau dah tak nak ni. Tangan nak kebas lagi. Saya motor kan sebelah tangan je kan. Saya motor kan perah je. Dia jadi apa tahu? Macam ni, tangan pernah kebas tu. Saya kata
Pakcik ni mula kebas tu umur berapa? Kebas tu kalau bawa motor tu umur berapa? Berapa tahun dah saya? Oh, maknanya ni normal lah cik. Oh, saya dah fikir, takkan aku seorang tak? Oh, terima kasih pakcik, pakcik menghiburkan hati saya. Terima kasih. Saya takut sebenarnya. Saya selalu gini tau, gini kat rumah, saya gini. Saya gini, kenapa takkan aku nak tanya orang lain, saya takut. Pakcik kan ni tanya pakcik tu, pakcik jawab. Dia memang akan terus, masa kita stop throttle tu kan, diam. Saya vibrate. Oh, terima kasih pakcik. Oh, dapat ilmu. Terima kasih pakcik. Oh, tak takut lah saya lepas ni. Ada lagi tangan saya. Alhamdulillah, okey. Sebab dia rasa kan, saya sampai nak pergi ke panca lah, saya fikir, kalau pergi apa dia cakap ni? Saya hari tu terfikir, nak sakit jantung ke? Tangan kanan ni kebas. Saya fikir, asal lah. Sebab dia, vibration betul-betul. Keren. Terima kasih pakcik. Lega rasa. Darah sejak jalan sejak. Okay. So, tuan-tuan dan puan, okay. Saya buat kesimpulan. Bab tadi, ambil dia sebagai satu peluang. Kalau ulama sebut tu penting. Bab berdiri lama. Ambil juga ia sebagai satu bab yang menampakkan keimanan seorang imam, kebijaksanaan seorang imam, namun berpada kepada keadaan minimum. Datangkan hadis tanpa bab. Kita kalau orang tanya nama siapa, kita bagi nama kita yang paling minimum. Saya takkan sebut nama saya. Saya Ustaz Muhammad. Saya kalau doktor, saya akan sebut saya Doktor Ashraf. Tak ada. Kita kalau kenalkan tinggi, orang punya expectation tinggi, leceh. Saya kalau kat kedai, dia tanya saya, nama siapa? Saya kata, saya Hafiz. Oh, saya pernah beli barang Zaidah 3 tahun baru makcik tu tahu saya Ustaz. Dia bagi mula-mula bagi nak tau. Dia tanya nama 2-3 kali. Saya bilang Hafiz makcik. Oh, Hafiz. Dia ingat 2 kali lupa. Lupa 3 tahun. Dia gini, sekejap makcik tanya sikit boleh? Jangan marah. Dah apa makcik? Okey. Suara awak ni kan macam dia dengar kat ceramah radio, dia bilang. Tu masa saya baru balik. Dia kata macam sama lah suara awak ni. Saya kata makcik, suara dalam radio ni kadang-kadang ada je. Dia tengok lagi, kan nama siapa sekali lagi? Saya bilang Hafiz. Tak, nama betul dia kat rumah punya Hafiz lah. Yang dalam IC bos saya tahu nama saya. Dia kata, itulah macam sama tau, dia bilang. Saya diam lagi sampai betul-betul dia dapat tu. Kali dia nampak, dia cari kat mana, baru nampak muka. Dia dah makcik dah agak dah. Memang kau kan orang dia. Tuan-tuan puan, bagi saya bukan cakap saya bagus. Saya nak elak lagi pada susah. Susah dia kenapa Tok Ibu? Kalau beli barang salah, nanti dia leceh pula makcik ni tanya kenapa. Jadi orang awam ni nak beli apa boleh beli. Orang tak ada sekat-sekat. Lepas tu orang tak sampel dengan kita, tak plastik. Dia tak apa khabar Ustaz. Dengan orang lain boleh cedok. Saya pernah nampak, saya pernah pergi makan dengan Ustaz saya. Ustaz saya order, muka makcik tu berseri. Sebelum sampai line Ustaz saya, makcik tu jengka, ya Allah. Cina bilang sway. Saya diri tu, saya bilang, saya kena macam mana Ustaz nak order ni. Ustaz begini, Assalamualaikum. Makcik tu, Ustaz tu cakap boyan. Saya pun tak faham. Saya tengok, wah kamcik. Saya tengok Ustaz kata okey dah, duduk. Saya dah dapat makanan tu ekstra banyaknya. Saya bilang, Ustaz sedara ke? Dia bilang, sedara sekampung dulu. Sedara pun belum. Saya bukan belum sedara, dah bagi banyak gini. Kalau sedara dapat free katnya. Kata Ustaz, ini free katnya. Sekejap lagi, betul free, tak dapat makan. Tak bayar apa-apa. Sebab apa tuan-tuan puan? Ada kedudukan seseorang lah, orang sayang. Minimum, kita minimum syukur Allah. Susah. Hidup kita minimum. Cukup, tak ada ekstra lebih-lebih. Untuk boost niat, susah. Boost amal, susah. Ilmu kita sikit, kita jadi apa? Tak tentu hala. Macam rasa nak kedepankan diri. Orang ilmu banyak ni, macam Al-Imam Al-Bukhari, dia letak pada keadaan yang paling minimum. Tuan-tuan perempuan, semua benda kalau boleh minimum actually bagus. Tapi kita moderate dah bagus dah. Betul tak?
Saya tahu baca Quran. Saya letak minimum boleh baca saja. Tak motivate juga. So kita masih belum punya kekayaan jiwa, ilmu, tawadu, iman yang bagus. Sebab tu kita masih moderate. Kalau nanti satu masa anda sampai pada ke tahap hidup yang lebih bermakna, kita akan berpada pada minimum. Nabi SAW seorang Rasul, tapi hidup Nabi minimum. Nabi cakap banyak ke sikit? Sikit juga, minimum. Cakap tu yang baik. Nabi gurau tak? Gurau. Ketawa sampai nampak gigi, apa dia panggil, gaham. Tak ada sampai terbalik-balik Nabi ketawa. Terbalik-balik ketawa terboleh. Tak ada, tak pernah. Semayang Nabi SAW diketahui minimum. Nabi tak buat semayang banyak lama depan orang. Nabi semayang yang lama banyak tu dalam rumah. Siapa yang cerita? Aisyah radhiyallahu anha. Minimum hidup Nabi SAW. Makan Nabi banyak tak, Sayyidah? Tak, sebab tak ada lauk. Tak juga, sebab sedekah. Sedekah hati boleh kenyang ke? Ya, boleh kenyang ke? Macam mana Nabi rasa kenyang tu? Tuan-tuan, saya dah 2 minggu fikir benda ni tak? Saya fikir Nabi SAW ni dah biasa. Macam mana Nabi boleh rasa kenyang makan sikit? Saya tak boleh digest benda tu. Saya fikir kurma, apa ya? Kurma bukan meat, bukan oats. Kurma untuk energi. Bukan mengenyangkan sangat pun. Nabi tak pernah kenyang. So macam mana tak pernah kenyang boleh fikir tidur? Kita kan tak boleh tidur kalau lapar. Saya fikir macam mana Nabi tak marah? Tak marah tu maksud Nabi sangat minimum pada marah ketikanya Abu Lahab cakap gini. Saya sedang kaji sebenarnya. Saya tak tahu. Bukan kaji, bukan tak tahu kenapa tak tahu. Ada je teks. Tapi nak sampai pada ni, Allah kalau ikut dosa kita, Allah boleh azab. Tapi bukan Allah ampunkan. Belum cerita ampun. Allah masih lagi saya pakai stokin purple ni. Stokin ke bukan? Stokin. Mana saya bukan pakai sulah dalam kat bawah ni. Latif, Allah tu masih saya diri dalam kapet ni. Saya bukan diri atas duri. Walaupun saya tak ada amal. Allah masih bagi hidup saya sejahtera. Saya bilang panas naik motor. Naik motor cepat sampai tak? Sepatutnya. Dia komplain pula panas. Macam mana Nabi tak ada benda tu? Nabi boleh bawa sesuatu yang buat extraordinary. Sebab Nabi tak ada pentingkan diri sendiri. So manakah? Surah apa? Ya, Ustaz Jazair. Bismillah. Ya. Salah. Saya. Oh, faham. Ya. Hatta ya. Ustaz. Kak Zaitun share, kata Zaitun Ustaz Jazair semalam sebut, Nabi berdakwah gagal. Namun Nabi SAW merasa sedih bukan kerana Nabi ditolak, tapi kerana orang ni akan masuk ke neraka dan Nabi gagal sampaikan. Okey. Kak Zaitun, itu task besar. Cuba ambil yang kecil-kecil. Kenapa Nabi merajuk dengan isteri? Tadi akan sebut Zainab dengan isteri lain berebut-rebut nak bagi madu. Langsung Nabi merajuk sakit hati macam, kau ni macam budak-budak. Kata dalam bahasa kita. Nabi kata, aku haramkan madu atas diri aku. Boleh pula. Manusia biasa. Makanya saya fikir macam mana pula hebat Nabi ni manusia biasa boleh buat macam-macam tu dalam keadaan semua kurang. Semua kurang. Sebab pilihan. Maknanya
Allah pilih Nabi ni special. Sifat dia gitu. Kalau dia, kalau baginda seorang special, kenapa Allah suruh kita ikut Nabi? Kalau special, saya tak special. So Allah Ta'ala suruh saya ikut orang special, matilah. Nah, maksud dia. Kak, makan bukan dakwah. Saya makan kurma tu, tapi koyak dua sama Aisyah. Saya macam, ya Rasulullah SAW ni luar biasa. Luar biasa. Satu, menyayangi Aisyah, koyak dua. But at the same time, Nabi makan. Okay, kalau lebih sayang orang kata bagi terus lah. Tak boleh juga, sebab Nabi pun kena makan. So, koyak dua. Lepas tu dua tu, Aisyah, Nabi boleh didik, tak komplain, lapar. Kita ada isteri baik, baik gila lah solehah. Cuba kata makan hari ni nasi ni segenggam je yang you setengah, I setengah. Kita pun takut garam. Ambil timun satu, buat bunyi kerak je. Ni dah, I dah bikinkan, I dah kepalkan. You kunyah daripada tangan I suap ni. Satu je suap. Dia pun suap, satu makan dia pun pakai tu. Dah habis. Tengok, isteri kan, dia dah bilang, dah. Kenyang tak? Kita kena rasa kenyang. Sikitnya Allah berkat. Tengok apa dia ampun. Tengok apa dia kata. Dan awak gila ke? Saya makan ni satu ke? Awak ingat suapan awak ni satu boleh kenyangkan saya punya jiwa ke? Tak adalah bang. Saya belum cerita emas bermata tau. Belum. Saya tak tahu lah. Saya lihat Nabi ni susuk yang sangat special. Kalau saya boleh turun sikit Nabi, saya tak boleh sampai Nabi, saya turunkan sikit kat sahabat. Saya turunkan sikit pada imam. Imam Bukhari antara imam yang saya rasa sangat special. Kenapa? Orang yang sangat dihormati ni tak letak judul bab. Orang yang sangat dihormati ni tak pernah tulis tentang diri dia. Sebab ada imam-imam lain akan tulis tentang diri dia. Dia maksud dari mana, guru dia apa. Imam Bukhari bukan Arab. Orang Melayu tak tahu, sampai mati orang Melayu ingat dia Arab. Rupanya orang Bukhara, orang Tajikistan, apa stan tu. Dalam masa yang sama, orang Arab tak pernah tolak Bukhari, dia bukan Arab. Dia, Bukhari ni Arab. Tuan-tuan tengok kita, macam mana Bukhari ni satu manusia yang sana tarik Cina, sana tarik sini tolak. Tak ada orang nafikan dia. Sebut Bukhari, wah imam kita, Arab akan cakap. Lepas tu Arab takkan cakap pula, kau jangan cakap dia orang bukan Arab, kita suka dia. Tak, orang sama-sama sokong. Asia kata bilang, dia kita punya. Okey, Arab kata, okey kau punya, tapi dia juga imam kita. Tuan-tuan, orang terima Bukhari, dan Bukhari dalam keadaan yang very minimum. Pernah dengar Bukhari ni masuk makan special ke, diet special, sampai terlalu bijak? Tak pernah dengar. Adakah dia Allah pilih kat situ? Ya. So, maknanya pilihan Allah ni datang kalau ada usaha, ada pemikiran, ada usaha sikit, doa sikit, kita go ahead. InsyaAllah boleh. Siapa pun boleh. Okay. Memahami sesuatu itu, agama, siapa pun boleh. Saya rasa, tuan-tuan, maaf kalau saya rasa saya payah nak explain. Saya sebenarnya payah nak faham Bukhari kalau sampai bab macam ni. Saya payah nak, saya kagum sebenarnya. Jadi nak sampaikan tu payah jadi. Dan dalam masa yang sama, tuan-tuan, memahami Asmaul Husna Allah, masih ada bukti. Tapi manusia macam Nabi Muhammad, bukti itu kita boleh faham apa last Allah pilih dia khas. Tapi mesti ada sesuatu dalam khas tu, ada keistimewaan. Wallahu alam bisawab. Tuan-tuan, jadi bab tadi simple dia senang je. Boleh berdiri lama dan munajat lama. Dah. Tapi boring lah dia punya takeaway. Itu je. Okey. Pak Cik Tarikh ada apa-apa soalan ke? Siapa-siapa? Pak Cik Barut. Jadi maknanya gimana? Ya. Dalam hadis tu berdiri lama, rukuk lama, sujud pun lama. Jadi munajat, kalau suatu Imam Ibn Hajar sebut boleh berdiri lama, tapi berdiri lama tu dia tak sebut sujud dengan rukuk lama, kan Pak Cik Farouk? Tak. Sebab dah understood orang akan rukuk, sujud lama. Yang orang tertinggal apa? Berdiri lama dan munajat. Sebab tu mereka sebut demikian.
Tuan-tuan. Sebab kalau nak ulang balik semua, benda yang orang dah selalu buat tak payah sentuh lagi. Yang tertinggal, yang tak buat, kita tukar, kita ingatkan. Yes, Pak Cik Tarikh. Ada, okey. Dan ada soalan ibu-ibu? Dah 1 jam. Dah, okey. Tuan-tuan puan, kalau ada pun tuan-tuan dan puan, kita sekali lagi kita doakan kalau kawan kita yang tak datang sakit ke, macam Iskandar kan, kalau kita lihat sakit ataupun mereka yang ada masalah, Allah mudahkan urusan mereka. Allah juga memperbanyakkan kita, memperbanyakkan masa kita, barakah yakni, untuk menimba ilmu, untuk beramal dengan ikhlas. Juga kita bersyukuri Allah. Tuan-tuan puan yang berada di rumah, doa yang sama juga untuk anda memakmurkan Masjid Kampung Siglap melalui Facebook. Juga saya mohon kita sama-sama sokong Masjid Siglap dengan doa, dengan menghulurkan derma anda melalui PayNow atau sebagainya. Sesungguhnya setiap harta anda yang dibelanjakan tidak bakal sia-sia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, diganti dengan syurga. Amin, Allahumma amin. Tuan-tuan yang datang, Allah kurniakan barakah hidup, pergi pulang Allah ampunkan dosa-dosa kita. Amin. Tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jalan.